Okey, hari ini kita akan membincangkan tentang penyelenggaraan perparitan dan pemagaran ladang dan juga pelupusan bahan buangan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua yang saksikan pada channel pembelajaran bagi pertanian, especially pada perkhususan agroindustri ternakan poteri. Jadi sebelum ni kita telah pun mempelajari tentang 3 kompetensi daripada CU6 ya. Jadi hari ini kita akan membincangkan tentang kompetensi 4 dan juga kompetensi 5. Okey, iaitu penyelenggaraan perparitan dan pemagaran ladang dan juga pelupusan bahan buangan. Jadi kita pergi kepada pagar ladang dulu ya. Okey, pagar ialah sesuatu yang dibuat untuk membatasi atau menyekat atau mendinding kawasan ladang. Pagar merupakan salah satu daripada keperluan yang perlu disediakan bagi pembukaan sesuatu ladang ternakan. Jadi ia adalah satu keperluan, iaitu wajib bagi seorang penternak untuk memagarkan di kawasan mereka. Pagar biasa ialah merupakan satu rintangan dawai berduri yang ditarik tegang di antara dua penyokong pagar, yang mana talinya melalui beberapa tiang pagar dalam jarak yang sama. Sempadan untuk sesebuah ladang ternakan biasanya didirikan pagar, berguna untuk menghalang kemasukan binatang liar atau pencerobohan bagi pihak-pihak luar yang tidak dibenarkan. Pagar dibina di kawasan kritikal di mana pencerobohan boleh berlaku. Pemagaran yang baik dapat memberi pengawalan yang sempurna terhadap ternakan dan boleh menjimatkan kos pengawasan. Okey, bila melibatkan ternakan ataupun pertanian-pertanian lain, ianya melibatkan kos. Okey, bila berlakunya kecurian ataupun benda yang boleh memusnahkan ternakan ataupun tanaman kita, ianya akan memberi kerugian kepada kita lah kan. Jadi pagar ni adalah satu halangan yang pertama satu halangan yang pertama selain kita menggunakan biosecurity tadilah. Biosecurity ni kita tak nampak, ataupun mikroorganisma ni kita tak nampak kan. Kita tak nampak guna mata kasar. Jadi pagar ni kita menghalang benda-benda yang kita nampak dari mata kasar kita lah, seperti ular, manusia dan sebagainya lah kan. Okey, kita pergi kepada tujuan pemagaran. Okey, tujuan pertama adalah memberi pengawalan pergerakan ternakan di dalam sesuatu kawasan. Menghadkan bagi melindungi ternakan supaya tidak menceroboh kawasan yang baru dibaja atau diracuni, yang mana boleh membawa kematian kepada ternakan. Sebagai halangan atau rintangan terhadap ternakan keluar dari kawasan yang dikhaskan kan. Maksudnya kalau kita bela ayam, kita tak nak bagi dia keluar daripada tempat yang kita tak perlulah. Contohnya tanah Ahmad sebelah kan, kita ni tanah kita nak bagi dia masuk ke tanah orang, jadi kita buat pagar lah. Itulah dia punya tujuan dia lah kan. Ianya bertindak sebagai pengawal pertumbuhan rumput. Okey, berfungsi sebagai sempadan di antara dua kawasan, menghadkan kawasan yang diragut, menghalang ternakan dari keluar kawasan, dan juga menentukan keselamatan kawasan. Sekiranya kalau ada soalan dalam peperiksaan nanti, listkan tujuan dia ataupun apakah kebaikan, kita boleh pakailah jawapan-jawapan yang kita berikan tadilah. Okey, ini jadual penyelenggaraan. Kerja-kerja pembersihan ladang dipantau menggunakan jadual manual keselamatan dan kesenaran sistema. Boleh tengoklah jadual yang saya paparkan ini
jadual penyelenggaraan perparitan dan pemagaran ini boleh dibuat melalui 3 cara lah, iaitu buang sampah, bangkai, sarap, tebas, sisa kantin. Tengok, maksudnya penyelenggaraan ini terbahagi kepada 3 lah jadual lah, iaitu secara harian, yang kedua adalah secara mingguan dan secara bulanan. Ianya biasanya orang kata penyelenggaraan ni lebih kepada sampai sebulan lah, paling lama lah kan. Penyelenggaraan yang melibatkan benda-benda yang besar, sistem ataupun itu pun boleh lah orang kata untuk tahunan kan. Jadi untuk pemagaran, untuk pemagaran dan perparitan ni kita fokus pada by hari, by week and by month lah kan. Tengoklah kepada situasi kan. Jadi kita pun dah sediakan jadual ni untuk boleh semak, pelajar boleh semak sama ada dah senegara ataupun tidak. Kita pergi kepada jenis-jenis pagar ataupun tapak semayan. Okey, pagar yang pertama adalah pagar cendi kan, tanpa kawat duri ini yang biasalah, yang nak murah, tapi berbaloi juga, tahan lama, tak ada masalah. Yang cendi pun ada beberapa jenis juga yang ada bersalut ataupun tidak kan. Bergantung kepada kita punya bajet. Yang kedua adalah pagar cendi berkawat duri ini yang banyak di KVDLM kita lah. Ini memang nak panjat pun sangkut juga kan. Ini kira ada duri kat atas tu adalah halangan terakhir lah untuk pencuri nak masuk ataupun binatang nak masuk lah kan. Okey, pagar kawat duri ini jarang yang ada tak ada rasanya di KV kita, tak ada. Biasa di pertanian, tanaman dan sebagainya adalah menggunakan pagar-pagar seperti macam yang di dalam gambar ni. Okey, pagar elektrik, ini kos dia nak kata mahal pun tidak juga Kalau dapat pasang sendiri adalah murah. Kalau kita upah memang mahal sikit lah, tapi ianya mempunyai maintenance yang kerap juga kena tengok sebab dia melibatkan bateri dan tenaga solar. Ada yang menggunakan tenaga solar untuk bekalan tenaga, menggunakan pagar elektrik ni kan. Pagar zinc industri ni okey. Pagar zinc ni anda boleh lihat lah, kebanyakan ternakan menggunakan syarikat-syarikat yang besar ni menggunakan pagar zinc lah, untuk memastikan 100% tak nak bagi orang lihat dan masuk ke dalam tempat premis mereka lah. Di construction memang menggunakan pagar zinc industri ni, memang spek JKR dia tak boleh pakai pagar-pagar lain. Untuk industri ni dia ada spek dia dan dipantau oleh JKR lah kan, ataupun perbadanan layan lain. Kalau tak ikut spek memang mereka boleh lesen mereka boleh ditarik balik lah kan. Jadi bergantung lah kan. Kalau kita ni adalah bergantung kepada kita punya bajet lah kan. Ada pagar yang murah, ada yang mahal. Jadi yang pelajar kita menggunakan sekarang kita menggunakan pagar simple pagar yang murah, menggunakan macam jaring saja sebab kita tahu di KVLM ni kita tahu binatang apa yang banyak di tempat ladang kita kan. Jadi kita menggunakan kaedah orang kata pelancongan sebenarnya kan. Jadi bila kita menggunakan jaring biasa tu, orang luar tu boleh tengok secara jelas lah berbanding pagar. Okey, kita terus kepada alat-alat untuk pemagaran pagar. Kita terus kepada alat-alat untuk pemasangan pagar. Okey, jenis dan kegunaan alat memasang pagar. Kita mempunyai banyak alatan-alatan ataupun alat-alat yang kita nak pakai salah satunya adalah pita ukur boleh tengok dalam gambar untuk mengukur kedalaman lubang tiang pagar, untuk mengukur dawai, untuk mengukur jarak tiang. Ini item yang sangat penting lah bila kita nak membuat pemagaran. Okey, kayu penanda titik titian pagar. Kayu penanda bersaiz 1 kali 1 kali 2 kaki, biasa digunakan sebagai penanda lah, inci lah kan.
Kadang-kadang kayu ni kita pun pakai menggunakan kayu beroti tu je yang terpakai kan, untuk orang kata nak jimat kos. Tapi kalau nak pakai, biasa pakai kayu beroti lah, mudah kan, warna kecil kan. Okey, yang ketiga adalah tali penanda kan, yang warna coklat kan. Kalau kita pergi kedai hardware, cakap je tali penanda ni, dan dia akan bagi dah kan, untuk diikat dan direntang pada kayu penanda untuk menentukan titik lubang tiang pagar. Maksudnya daripada pagar ke pagar tu kita akan ikat dengan tali lah untuk nampak dari segi titik by titik tu kan. Kalau tak ada tali ni pun agak susah juga kita nak buat kan. Jadi kita akan sengit macam-macam lah kan. Mari kita nak ukur betul-betul kan. Okey, yang seterusnya adalah penggali ataupun cangkul lah. Biasa orang Kelantan dia panggil cok betul lah. Kan? Untuk membuat tiang lubang atau lubang tiang untuk memadatkan tanah ke sekeliling pangkal tiang semasa menanam, tiang junjung atau sokongan. Boleh tengok gambar ini biasa budak-budak pelajar-pelajar di pelajar-pelajar SKM dah pernah melakukan pemasangan pagar. Memang dia orang expert lah, walaupun kita ajar secara biasa, tapi mereka menggunakan kepakaran mereka yang orang kata yang ada pengalaman pada mereka yang pernah bekerja di kampung dan juga bersama keluarga mereka. Okey, cangkul membuat lubang atau membancuh konkrit. Cangkul pun penting juga ni. Kita nak gaul-gaul ataupun kita nak korek permulaan untuk tiang pagar tu pun kita menggunakan cangkul lah sebelum kita menggunakan penggali tu kan. Memudahkan, kadang-kadang situ ada rumput tebal dan sebagainya, kita memang akan menggunakan cangkul dululah. Okey, skop ni untuk membancuh konkrit dan memindahkan konkrit. Biasa kita menggunakan tiang batu. Biasa yang kita belajar ni memang kita menggunakan tiang batu kan. Kita tak gunakan tiang besi tu kan, tiang batu. Jadi kita nak bagi dia padat dan bagi dia stabil, kita menggunakan bacuhan simen kalau dicampur dengan batu untuk memadatkan dan untuk menstabilkan dia untuk lebih kukuh lah kan. Okey, ini kayu penyokong anda boleh lihat setiap pada pagar, setiap bucu ni mesti ada penyokong dia lah. Digunakan untuk menyokong tiang pagar yang telah disimen dalam proses pengeringan. Sebab apa dia perlu disokong dengan tepi kan? Sebab tepi ni biasa tarikan yang sebelah sana lain, tarikan sebelah sini lain. Jadi kalau dia menggunakan tunggal, mungkin boleh akan ada sikit lari ataupun kurang ketegangan, menyebabkan masalah segi kestabilan bucu-bucu yang ada di pagar lah kan. Itu alangan untuk dia sebelah sini dia dapat tahan dan sebelah sini pun dia dapat tahan, macam tu. Dia penyokong lah kan. Sama lah kalau kita tanam pokok tomato dan pokok-pokok yang menumpang kan, kita akan ada penyokong dia kan. Adalah fungsi dia tu kan. Okey, seterusnya kita pergi pada penimbang air. Okey, penimbang air ni adalah penting juga supaya kita punya ikatan batu tersebut orang kata mengikut dia punya kesamarataan tu kan. Itu kita menggunakan penimbang air ni kan. Cuba kalau kita tak guna penimbang air, memang kalau tengok pada jarak dekat memang kita okey lah. Cuba tengok jauh-jauh kita akan nampak kita nampak macam ada yang tak sama rata lah kan. Okey, alat penegang ni untuk memegang dawai peregang untuk menarik kita punya pagar kan, nak bagi lebih tegang lah kan. Okey, gunting besi gunting besi ni yang akan tengok dalam gambar ni memang untuk gunting mangga ni kan. Kadang-kadang tak perlu sangat lah, kita perlukan gunting besi biasa lah kan. Yang ni macam ni besar sangat kan, nak bawa pun susah. Tapi kalau untuk besi-besi yang tebal memang sesuai lah gunting besi yang seperti dalam gambar ni kan. Okey, dawai besi sekiranya digunakan lah kan. Toolkit untuk membuka dan mengetatkan, semua toolkit kena bawa lah kan. Kadang-kadang banyak keperluan yang kita nak pakai, jangan kita bawa satu-satu kan. Toolkit tu macam-macam kita boleh bawa alatan tu. Okay, seterusnya adalah mesin rumput untuk memotong rumput di kawasan yang ingin dibuat pemagaran. Kalau mempunyai panggil apa,
tempat pemekaran kita tu banyak rumput yang tebal-tebal kan, kita kena potong dulu kan, kita kena clearkan kawasan kita dulu supaya tidak mengganggu proses aktiviti pemekaran kita lah. Memang sangat mengganggu kalau rumput tu tebal kan. Itu yang kita pentingkan, pensel rumput, cangkul dan sebagainya untuk membuang rumput-rumput yang tebal tu kan. Yang seterusnya adalah kereta sorong untuk mengangkut bahan-bahan berat seperti simen, batu dan pasir. Keselamatan semasa menggunakan alat pemagaran pagar. Perlu memakai pakaian keselamatan tidak terlalu longgar dan tidak terlalu ketat. Ianya tidak perlu memakai PPE kan. Memakai pakaian sesuai lah. Macam kasubut tu memang kita pakai lah. Yang kasubut, sarung tangan, glove yang kain kan. Tengok memakai sarung tangan, topi dan pelindung mata lah. Bagi saya tak perlu sangat benda tu kan, benda dia jadi satu gangguan sebab ianya bukan racun. Tapi dalam teori ni dia disebut, jadi kita boleh menggunakan alternatif jawapan, boleh menggunakan lah kan. Berhati-hati menggunakan peralatan tajam, bersih peralatan selepas digunakan, simpan peralatan di tempat yang sesuai. Biasa pelajar akan tinggal selepas membuat kerja ni. Jadi kita kena alert lah benda-benda gitu sebabnya macam bacuan simen ni semua kita dah guna kan. Jadi banyak peralatan yang perlu dicuci yang bersih lah sebelum itu. Kalau kita tak bersih, dia akan jadi keras kan. Sebab dah main dengan simen kan. Okey, bahan-bahan yang digunakan untuk membina pagar. Bahan-bahan yang kita gunakan untuk membina pagar, pada asasnya semua pagar yang didirikan untuk memagari ladang atau tapak semaian adalah sama. Cuma bahan yang digunakan mungkin berbeza dari fungsinya adalah sama. Bahan yang digunakan untuk membuat pagar cending ialah tiang pagar. Kita pakai batu biasa kan, nak bagi tahan lah kan. Cuma kalau besi ni boleh pakai, cuma dia berkarat. Itu je lah, bila berkarat dia reput kan. Kalau batu ni tahan lah. Macam batu nisan, dia menggunakan simen yang ada besi kat dalam kan. Jadi tahan lah. Kalau dia agak mahal sikit tapi berbaloi kan. Penyokong pagar dawai peregang, campuran konkrit dalam lubang tiang, besi flat iron, bolt and nuts dan pin pagar. Kita tengok gambar ni pemagaran tersebut sebab mereka telah buat amali Jadi boleh tengok pagar-pagar di unit potri memang sama juga menggunakan kaedah dia panggil beam simen. Cuma kita potri SKM saja menggunakan tiang batu, tapi pagar lain menggunakan besi lah. Tapi besi masih okey, boleh tengok di KVD Lab lah Okey, jenis dan kegunaan bahan digunakan untuk membina pagar Okey, tiang pagar boleh tengok jenis besi angle iron bersaiz 2 inci kali 8 kaki Kegunaan tiang kaki ialah didirikan pagar celi jarak di antara jarak 8 kaki hingga 8 kaki iaitu 240. Itu secara teorinya macam tu lah, tapi bergantung lah. Kalau kita rasa duit banyak, kita boleh buat 5 kaki ataupun 10 kaki pun tak apa, tak ada masalah kan. Lagi cantik orang kata. Yang penting jangan terlalu jauh sangat lah. Dia akan jadi kekenduran akan datang kan. Jadi standard lah 8-10 kaki, itu standard lah Okay, terusnya kita pergi kepada jenis tiang. Okay, jenis tiang kalau dapat buat tiang kayu, buatlah kan, gunakan kayu hutan ataupun kayu gergaji terpulang, bersih galvanized pipe ataupun angle iron atau konkrit kan. Itu yang kita cakap tadi, kita menggunakan konkrit kan. Tiang besi boleh beli, dan ada yang murah, ada yang mahal sekarang. Kalau kita beli yang panjang, potong sendiri yang biru tu kan. Dengan aluminium pun ada campuran juga, boleh potong sendiri dan lebih murah kos dia kan. Kebanyakan ni biasa memang akan potong sendiri dan tebuk lubang tu sendiri untuk masukkan pin dia tu kan. Okey, penyokong pagar terdiri dari dua jenis angle iron yang bersaiz 2 inci kali 8 inci, sama macam tadi. Kegunaan anda boleh tengok lah, penyokong dia menggunakan benda yang sama juga kan. Jadi dia hanya menyokong saja. Keratan tu mengikut keratan yang sesuai lah untuk ni kan.
Macam pagar simen kita menggunakan penyokong adalah pagar menggunakan simen tiang tu juga kan. Okey, itu pagar chain link. Yang pagar chain link ni ada ni pagar dia lah. Dia agak kualiti sikit yang ni Kalau yang kurang low quality, dia tak ada salutan getah dia tu kan, plastik dia tu kan. Dia akan nampak besi warna silver kan. Itu yang biasalah. Tapi nak tahan yang inilah. Dia kata untuk ketahanan untuk cahaya matahari dan air hujan. Okey, dawai peregang ni juga diperlukan biasa setiap pagar tu mempunyai 3 layer untuk pagar ni untuk dawai peregang. Dia murah je, harganya mengikut berat kita nak kan. Dia ringan je kalau kita beli, tapi dia murah je lah, tak mahal lah kan. Dawai peregang boleh tengok tadi dia dawai galvanize bersaiz 10G kan, 10 gram, ikut gram lah ni. Kegunaannya ialah untuk meregang lah, macam tadi yang saya cakap boleh baca lah, tengok. Okey, campuran konkrit dalam lubang tiang campuran konkrit ni adalah terdiri daripada bahan yang dicampur, iaitu simen, pasir, batu cipik atau air. Itu bahan-bahan konkrit. Bila orang sebut konkrit, ia melibatkan simen, melibatkan pasir, melibatkan batu, melibatkan air, standard mengikut bajuhan dan kepekatan yang kita perlukan. Itu panggil istilah konkrit kan. Boleh tengoklah mana yang sesuai. Tapi bagi saya, kalau mempunyai penjimatan yang baik, sebenarnya menggunakan batu juga untuk lubang yang besar. Kalau kita menggunakan 100% simen dengan pasir, memang kos yang tinggi lah kan. Tapi nak kata tahan pun lebih kurang aja. Tapi kalau guna batu dengan campuran batu, dia pun kukuh juga. Batu ni tahan lama jadi tak kisah. Dan batu ni adalah murah sikit kan. Okey, boleh lihat gambar-gambar simen, sumber air, batu ciping dan pasir Okey, ni batu flat iron terdiri dari besi nipis yang bersaiz 1 hingga 6, 1 inci 6 kaki lah. Kalau perasan dia punya tiang tu, dia ada dia punya untuk ni sebenarnya untuk diikat pagar chain link tadi kan, untuk matikan dia kat situ je lah. Boleh tengoklah kegunaannya ialah untuk dimasukkan ke dalam jaluran pagar pertama secara selang-seli. Okay, boleh baca lah ini Okay, bolt and nuts ni kita nak ikat lah nak ikat daripada bucu ke bucu tu lah sama je lah macam skru, mana-mana keperluan dia. Okay, pin pagar ni biasa kita menggunakan dawai yang tadi kan, dawai yang untuk peregang dia tu. Kita gunakan dawai ni lah untuk mengikat setiap titik setiap tiang yang ada tak nak bagi dia lari Pin ni kita pakai pada boleh pada pagar batu dan boleh digunakan pada pagar besi. Okey, boleh lihat pemasangan pagar pemasangan pagar chain link. Okey, sistem pagar rantaian rantai merupakan pilihan yang murah, tahan dan senang dipasang. Itu universal, memang semua pakai kebiasaan biasa rumah-rumah pakai kan. Selain dari harganya murah berbanding sistem lain, pagar rangkaian rantai ini juga adalah versatile, berselite, senang didirikan dan senang untuk membangkang sesuatu harta milik. Okey, pagar rangkaian rantai dengan tiang keluli atau konkrit seharusnya tahan lama selama tidak disalahgunakan. Okey. Seterusnya adalah aspek-aspek keselamatan ketika pemasaran. Aspek-aspek keselamatan ni perlu dititik beratkan Okey, langkah keselamatan yang perlu dititik beratkan semasa pemasangan pagar ialah semasa mengerat dawai mesti berhati-hati kerana mungkin hujung dawai akan tercucuk badan. Jangan bergurau, yang penting jangan bergurau bila bergurau ni jadi masalah kalau dah ramai kan pelajar-pelajar. Biasalah sifat-sifat seorang pelajar ni kadang-kadang dia nak bergurau kan. Biasalah benda tu kan. Jadi sebagai tenaga pengajar perlu peka lah kat situ. Berhati-hati menggunakan cangkul dan penggali semasa menggalikan lubang. Ini cangkul-cangkul ni bahaya, benda tajam kat bawah tu kan. Kena tak nak guna, kena letak tempat yang sesuai lah kan. Kena kedudukan yang sesuai. Jangan letak macam tu kan. Kalau orang lalu terlanggar, orang tu yang akan cedera. Jadi
Inilah kita kena tekankan aspek-aspek. Okey, semasa membancuh simen, pastikan hidung ditutup. Simen ni dia ada bahan kimia juga kan. Jadi sebaik-baiknya pakailah penutup hidung kan. Okey, tapi lepas dibancuh semua okeylah tu kan. Masa tak bancuh kan dia macam debu kan. Pakai dulu. Kalau tak selesa lepas dah bancuh tu okey, boleh buka lah. Okey, pakai sarung tangan. Biasa pakai sarung tangan yang berkain tu lah kan. Pakai kasut bertutup. Pakai kasut boot pun tak ada masalah, boleh pakai. Okey, seterusnya kita pergi pada lokasi pembersihan. Parit longkang. Okey, longkang dan parit di kawasan ladang hendaklah sentiasa diselenggara untuk memastikan tiada sekatan saluran air. Yang kedua adalah mengelakkan berlaku kemungkinan banjir dan pengumpulan air kotor yang menyebabkan bau busuk. Pastikan sampah-sampah tak ada lah. Bila dah berlaku sekatan ada sampah ni, dia akan berlaku air lah, air yang tidak boleh mengalir kan. Itu yang kebanyakan banjir kat tempat tu. Hujan kilat, orang panggil hujan kilat tu adalah disebabkan peparitan yang tidak sempurna ataupun peparitan yang mempunyai masalah yang tidak diselenggara dengan baik. Itu disebabkan longkang ni adalah sangat penting. Okey, yang kedua adalah kawasan berumput. Okey, kawasan berumput hendaklah diselenggara dengan baik. Potong rumput ikut jadual. Macam kita dah bagi jadual penyelenggaraan mengikut harian, mingguan ataupun bulanan. Okey, seterusnya pemotongan rumput dijalankan sekurang-kurangnya sebulan sekali. Ini wajib kan. Bila musim hujan lagilah 2 minggu dah rumput dah tinggi balik kan. Bergantung pada cuaca jugalah, kesegaran rumput tersebut kan. Saya lebih prefer pada potongan rumput berbanding racun. Okey, yang ketiga adalah kawasan sekeliling. Kawasan sekeliling atau sekitar reban hendaklah diselenggara dengan baik. Pembuangan sampah di tempat yang disediakan. Kita ada tempat buang sampah kan. Jadi kita buanglah sampah. Kalau perlu dah disediakan tong, kita buang sampah kan. Jangan buang sesuka hati kan, dan jadi masalah lalat dan sebagainya. Okey, penghapusan bangkai mengikut prosedur dan tempat yang disediakan. Bangkai pun kita dah sediakan tempat pembuangan bangkai dan kita boleh bakar kat situ kan. Kita ada kaedah-kaedah yang lain. Okey, anda semua boleh tengok aktiviti pembersihan ladang. Boleh baca satu persatu lah poinnya kan. Ada aktiviti pembersihan longkang, sisa penetasan, sisa makmal, sisa reban, pemotongan rumput, meracun rumput dan juga membaca. Huraian dia anda boleh tengok dan boleh fahamkan sendirilah. Benda tu simple lah sebab kita dah buat amali dia. Okey, yang seterusnya kita sediakan rekod kerja-kerja penyelenggaraan. Ni rekod dia lah. Rekod bersihan dan penyelenggaraan ladang ternak puteri. Kita akan gunakan ini semasa amali nanti. Dan boleh tengok memang ada kedudukan yang tidak tersusun. Bila kita cetak ni, dia akan susun lah. Jadi untuk pembelajaran kita hari ini sampai di sini saja. Saya rasa macam terlalu lama kalau kita nak sambung kepada topik 5 tadi yang kita nak cuba buat tadi, tapi rasanya ini pun nota dah banyak takutnya susah anda untuk fahami dengan baik. Jadi kita berhenti kat sini dulu. Sekiranya mempunyai masalah-masalah atau pertanyaan yang berkenaan dengan tajuk ini, boleh komen dan juga boleh message, boleh PM saya dan sebagainya lah. Okey, jadi kita berhenti dulu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.